Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi hari ini dengan muka surat 87. Okey, jadi cikgu minta awak hafal formula ini. Sin kuasa 2 tambah sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 sama dengan 1. 1 tambah tan kuasa 2A sama dengan sec kuasa 2A. 1 tambah cot kuasa 2A sama dengan cosec kuasa 2A. Okey, jadi cikgu bagi petua cara nak ingat. First, awak ingat yang pertama ialah sin kuasa 2 dia sin kawan dengan cos. Okey, jadi sama dengan 1. Yang kedua, lepas sin kan dia akan ada tangent kuasa 2. Last sekali ialah cot kuasa 2. Okey, tangent dia kawan dengan cot. Awak ingat macam ni. Sin kawan dengan cos, tangent akan kawan dengan cot. Jadi yang ni akan jadi 1 tambah 1 tambah. Jadi seterusnya apa lagi yang kan dia ada sin cos tan, dia ada sin cos tan, kemudian kita ada sec cosec and cot. Okey, awak ingat macam ni. Sin memang dia kawan dengan cos. Cot dia kawan dengan tan. Tan dia kawan dengan cot kan. Yang ni ialah sec akan dia kawan dengan cosec. Awak ingat macam tu. Jadi yang ni akan jadi ambil yang pendek dulu. Sec square. Yang ni akan jadi cosec square. Ini cara nak ingat. Kalau awak ada cara lain, awak boleh guna cara tu. Okey, 3 ni awak perlu ingat. Selain daripada tu, awak perlu ingat juga ialah tan bersamaan dengan sin per cos. Okey, cos bersamaan tan bersamaan dengan sin per cos. Ini wajib ingat. Seterusnya yang lain, tambahan lain ialah cot ialah 1 per tan kan. Sec, awak ingat huruf yang ketiga ialah 1 per cos kan. Seterusnya cosec, awak ingat huruf yang ketiga ialah sama dengan 1 per sin. Mulai sekarang wajib ingat semua ini sebab nanti banyak lagi benda yang kita kena ingat. Jadi ingat dulu 1, 2, 3, 4, 5 ni ada pecahan dia, tolong ingat. Kenapa boleh ingat? Sebab soalan tajuk ni, contoh identiti asas ni, soalan buktikan ni, dia memang menguji kecekapan awak untuk awak guna formula-formula ni. Jadi kalau macam kita macam tak berapa nak ingat, dia macam mengganggu sikit. Kalau awak dah ingat, dia macam melancarkan bila awak nak jawab soalan ni. Seterusnya, kalau awal-awal ni awak tak ingat lagi formula-formula ni, normal. Jadi cikgu cadangkan awak tulis pada satu kertas untuk awak senang lihat. Jadi bila awak nak jawab, awak tengok. Awak nak jawab, awak tengok, lama-lama dia akan melekat dekat awak punya minda lah. Awak jadi akan ingat sentiasa. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Cikgu akan tunjuk contoh. Untuk tajuk ni, cikgu nak ingatkan, dia kalau nak bagi senang, dia macam kena buat soalan ni berulang-ulang kali. Lama-lama kalau awak buat berulang-ulang kali, awak akan rasa macam sangat mudah untuk tajuk ni, identiti asas ni. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Dia kata 2 cos A tolak 1, disuruh awak buktikan dia sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 A. Jadi kalau kita tengok dekat sini, biasa orang buktikan belah kiri akan jadi sama dengan belah kanan. Jadi kita akan selesaikan yang sebelah kiri. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, cos kuasa 2 alpha. Jadi kalau awak ada hafal formula dekat sini kan, cos kuasa 2 alpha bersamaan dengan 1 tolak sin kuasa 2 alpha. Jadi apa yang akan jadi? Dia akan jadi 2 dekat sini, kurungan, cos ialah 1 tolak sin kuasa 2, bukan alpha, A. Tutup kurungan, tolak 1. Yang belakang ni awak jangan buat pula. Yang ni jangan buat. Yang ni hanya untuk buktikan dia sama ke tak. Yang ni tak perlu buat. Okey. Jadi dia akan jadi sama dengan, kita buka kurungan ni, 2 kali 1, 2 tolak 2 sin kuasa 2A. Kalau cikgu tersasul sebut alpha, cikgu minta maaf Okey, seterusnya tolak 1 tulis. Jadi yang ni boleh kira 2 tolak 1 ialah 1 tolak 2 sin kuasa 2 A. Jadi dah buktikan. Oh, ni sama dengan ni. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua.
Dia kata 1 tolak sin kuasa 2A darab dengan 1 tambah tan kuasa 2A sama dengan 1. Jadi kalau kita nak buktikan, kita tengok 1 tolak sin kuasa 2A. Jadi kalau kita dah hafal, 1 tolak sin kuasa 2A ialah bersamaan dengan cos kuasa 2A. Okey, tutup kurungan, darab dengan, kita dah hafal 1 tambah tan kuasa 2. Yang ni bersamaan dengan sek kuasa 2. Dia bersamaan dengan sek kuasa 2A. Okey, seterusnya, yang ni cos kuasa 2A, tutup kurungan. Kita nak jadikan dia sama dengan 1 kan. Okey, jadi sek kita tahu, sek adalah 1 per cos. Jadi darab dengan 1 per cos kuasa 2A. Cikgu harap awak keluarkan formula-formula ini. Kenapa cikgu tak letak A. Sebab memudahkan awak nak hafal. Okey, jadi kalau kita potong dekat sini, dia adalah bersamaan dengan 1. Jadi sama dengan 1. Okay, seterusnya nombor 3. 1 tambah tan kuasa 2A per 1 tolak cot kuasa 2A bersamaan dengan tan kuasa 2A. Jadi 1 tambah tan kuasa 2 ialah sek kuasa 2. Sebab tu cikgu kata memang sangat mudahkan awak kalau awak dah hafal. Okay, per 1 tambah cot kuasa 2 ialah cosek kuasa 2A. Okay, jadi sek kuasa 2A bahagi dengan cosek kuasa 2A, dia akan jadi sek itu ialah 1 per cos. Kan? Sek ialah 1 per cos. Kemudian cosek ialah 1 per sin. Jadi apa akan jadi? Dia akan jadi, cikgu tak nak padam ni sebab senang nak tunjuk. Okay, dia akan jadi 1 per cos kuasa 2A. Kan? Kita nak bahagikan dengan 1 per sin kuasa 2A. Okay. Cosek 1 per sin. Jadi cikgu sambung dekat sini. Dia akan jadi 1 per cos kuasa 2A bahagi jadi darab sin kuasa 2A. Jadi kalau kita nampak, dia adalah sin kuasa 2A bahagi dengan cos kuasa 2A. Kita tahu sin per cos adalah tan. Jadi dia adalah bersamaan dengan tan kuasa 2A. Itu. Okey. Seterusnya soalan nombor 4 ialah 1 tolak tan kuasa 2 bahagi dengan 1 tambah tan kuasa 2. Jadi kalau kita tengok 1 tolak tan kuasa 2 tak ada. Yang ada 1 tambah tan kuasa 2. Jadi 1 tolak tan kuasa 2A bahagi dengan 1 tambah tan ialah sek square A. Okey. Seterusnya apa akan jadi? 1 tolak tan kuasa 2. Ni memang tak boleh buat apa-apa. Okay, kita nak bahagikan dengan 1 per sek. Bahagi dengan sek. Sek ialah 1 per cos. Jadi semua ni kita kurung. Kita nak bahagi dengan sek ialah 1 per cos. Jadi kita nak bagi dengan 1 per cos kuasa 2A. Okay. Seterusnya, apa akan jadi? Bila bahagi, darab dia akan jadi tukar tempat. Dia akan jadi buat kurungan 1 tolak tan kuasa 2A darab dengan cos kuasa 2A. Okay, seterusnya kita buka kurungan. Dia akan jadi cos kuasa 2A darab dengan, tolak dengan, kalau dekat sini tan, kita tahu tan ialah sin per cos. Jadi yang ni kita boleh jadikan dia sin kuasa 2A bahagi dengan cos kuasa 2A. Barulah kita darab dengan yang ni cos kuasa 2A yang dekat luar ni. Ini ialah yang ni. Okay. Jadi cos kuasa 2A dengan cos kuasa 2A kita boleh hapuskan. Jadi cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2. Jadi dah terbukti. Dia adalah bersamaan dengan cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2. Okay, itu adalah nombor 4. Seterusnya nombor 5. Cikgu padamkan dulu. Dia kata sin kuasa 4 tolak cos kuasa 4 bersamaan dengan sin kuasa 2 tolak dengan cos kuasa 2. Okay, yang ni hati-hati. Yang ni awak kena hafal lah sikit. Kena ingat sikit. Contoh dia cikgu bagi yang ni A kuasa 2 tolak B kuasa 2 bersamaan dengan
A tambah B kurungan A tolak B. Yang ni kena hafal sampai bila-bila basic ni. Okay. Kan dia jadi A kali A kuasa 2. Tolak AB tambah AB hapus. Jadi B kali B ialah tolak B kuasa 2. Okay, jadi daripada sini, kan ni ialah sin kuasa 4 anggapkan yang ini. Tolak, cos kuasa 4 anggapkan B. Okay. Jadi apa akan jadi? Dia akan jadi, kalau sin kuasa 4, dia akan jadi A tambah B, A tolak B. Jadi kita buat kurungan, A tambah B, A tolak B. Jadi ini ialah A, ini ialah B. Jadi A ialah sin. Jadi kalau kuasa 2 jadi kuasa 1, kuasa 4 akan jadi kuasa 2, turun. Sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A. Lepas tu tolak pula. Salin balik. Sin kuasa 2A tolak dengan cos kuasa 2A. Okay. Datang daripada mana? Datang daripada yang ini. Basic ini basic waktu awak lower form dulu. Okay, seterusnya. Dah jadi macam ni, kita bolehlah darabkan. Jadi, sorry. Dah jadi, jangan darab. Darab dia jadi balik macam ni, sin kuasa 4. Okay, dah jadi macam ni, sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 ialah 1. Okay, buat kurungan. Tulis 1. Yang ni darab dengan sin kuasa 2 tolak dengan cos kuasa 2. A. Okay, tutup kurungan. Jadi dia akan jadi, inilah. Sin kuasa 2A tolak cos kuasa 2A sebab 1 kan. Jadi sin kuasa 2A tolak cos kuasa 2A. Okay, jadi buktilah nombor 5. Okay, seterusnya nombor 6. Dia kata sin A per cos A tambah cos A per sin A sama dengan sec dengan cosec. Jadi hati-hati sin per cos memang kita tahu tan. Tapi dalam kes ni dia nak adalah sec dengan cosec. Jadi dia tak mau pun tan. Jadi maksudnya formula nombor 4 ni tak boleh diguna pakai dalam ini. Jadi first kali kita samakan dia punya bawah. Samakan dia punya bawah. Kita samakan dia bawahnya bawah. Jadi kita akan darab. Yang ni cos kita akan darab dengan sin. Yang ni sin kita akan darab dengan cos. Okay. Jadi dia akan jadi sama dengan sin kuasa 2A tambah cos darab cos kuasa 2A per yang ni cos A darab sin A jadi cos A sin A kan. Yang ni pun sama. Okay, kita tulis sin A cos A. Okay. Seterusnya kita tahu sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 ialah 1. Jadi dia akan jadi, kita sambung ke bawah dia akan jadi sama dengan 1 bahagi sin A per cos A. Sin A cos A kan. Okay. Seterusnya yang ni awak ingat kalau 1 per XY dia boleh kita jadikan dia 1 per X 1 per Y. Sebab darab kan. Bawah darab bawah, atas darab atas. Sama juga yang ni dia akan jadi 1 per sin A darab dengan 1 per cos A. Jadi 1 per sin ialah cosec. 1 per cos ialah sec. Jadi dia adalah bersamaan dengan cosec A sec A ataupun sec A cosec A. Samalah sebab dia hasil darab. Okey, seterusnya cikgu tunjuk soalan nombor 7. Cikgu tunjuk semua contoh supaya awak dapat tangkap. Jadi untuk awak lagi faham, awak cuba jawab lagi sekali. Okey, cos A bahagi dengan 1 tolak sin A dia akan jadi, kita tengok. Cos A, yang ni bila soalan macam ni dia nak jadikan dia sama dengan sec A tambah tan A. Yang ni kita kena darab dengan dia punya conjugate. Dia akan jadi kalau awak perhatikan, dia bermacam-macam cara. Ada yang semudah ini, mudah. Ada yang sampai kita perlu hafal yang ini. Ada masa kita perlu darab dengan conjugate. Sebab tu cikgu cakap awal-awal tadi, soalan macam ni awak kena buat banyak kali sampai awak familiar. Oh, macam ni cara jawab dia. Lama-lama awak akan familiar dengan soalan macam ni. Okay, seterusnya cos A per dengan dalam kurungan 1 tolak sin A
Nanti kita nak darabkan dengan dia punya conjugate. 1 tambah sin A bahagi dengan 1 tambah sin A. Okay. Seterusnya dia akan jadi cos A kurungan 1 tambah sin A bahagi dengan yang ni kita akan jadi 1 kali 1 1, tolak tambah hapus. Yang ni tolak sin kuasa 2A. Okay, jadi 1 tolak sin kuasa 2A ialah cos kuasa 2A. Jadi dia akan jadi cos A darab dengan 1 tambah sin A bahagi dengan dekat sini ialah cos kuasa 2A. Ni yang ada cos A boleh potong jadi kuasa 1. Tinggal lagi jadi tinggal lagi sama dengan 1 tambah sin A bahagi dengan cos A. Jadi dia adalah macam dengan 3 tambah 4 bahagi 2. Dia adalah kita boleh pecahkan 3/2 tambah 4/2. Awak jangan keliru dengan 3 bahagi 2 tambah 4. Yang ni tak jadi macam ni ni salah. Jangan lari konsep. Yang ni kalau tambah dekat atas, kita boleh pecahkan dia. Dia akan jadi sama dengan 1 per cos A tambah sin A per cos A ialah tan A. Jadi 1 per cos ialah sec A tambah tan A. Dibuktilah sec A tambah tan A. Okay, seterusnya nombor 8. Dia kata 1 bahagi dengan 1 tambah sin A tambah 1 bahagi dengan 1 tolak sin A bersamaan dengan 2 sec square A. Jadi macam mana kita nak jawab soalan nombor 8 ni? Okay, jadi caranya ialah kita samakan bawah dia dulu. Yang ni kita akan darab dengan yang sebelah dia. Yang ni kita akan darab dengan yang ini. Okay. Jadi dia akan jadi, yang ni kita darab dengan yang ni. Dia akan jadi 1 tolak sin A tambah, yang ni tambah. Yang ni kita darab dengan ni, 1 tambah sin A. Cikgu tak buat kurungan sebab dia hanyalah hasil tambah. Kalau hasil tolak baru kita kurung yang belakang ni sebab dia akan efek. Yang ni banyak kali cikgu ulang. Okay, bahagi dengan yang ni dia akan jadi darab lah 1 tambah sin A darab dengan 1 tolak sin A. Okay. Dia akan jadi tolak dengan tambah hapus. 1 tambah 1 2 bahagi dengan ini kita darabkan 1 kali 1 1 tolak tambah hapus. Tambah tolak akan jadi tolak sin square A. Jadi 2 1 tolak sin square A ialah jadi 1 tolak sin square A ialah cos square A. Jadi dia akan jadi cos square A. Jadi seterusnya disuruh jadi okey. Jadi cos ialah sec kan, 2 sec square A. Bukti dah. Okey, seterusnya nombor 9. Dia kata sec A tolak cos A bahagikan dengan cosec A tolak sin A akan sama dengan tan kuasa 3A. Okey, jadi macam mana kita nak jawab? Yang ni sec A cos A. Sec ialah 1 per cos A. Tolak dengan yang ni cos A. Kita bahagikan dengan cosec ialah 1 per sin. Kan? Cosec ialah 1 per sin A. Tolak dengan sin A. Okey. Seterusnya kita akan samakan dia punya bawah. Sama dengan yang ni per 1, yang ni per 1. Jadi kita samakan dia. Dan jadi yang ni kita darab dengan cos kan. Ni kita akan darab dengan cos. Dia akan jadi 1 tolak cos
square A bahagi dengan cos A bahagi dengan yang bawah ni per ni. Cikgu buat bahagi kat sini. Yang ni pun sama darab dengan sin A. Yang ni pun sama darab dengan sin A. Akan jadi 1 tolak sin square A bahagi dengan sin A. Okay. Seterusnya, cikgu sambung kat tepi ni. Dia akan jadi 1 tolak cos square A per dengan cos A bahagi jadi darab, tukar tempat, naik atas. Okay, dia akan jadi sin A bahagi dengan 1 tolak sin square A. Jadi kita tahu sin square tambah cos square sama dengan 1. Jadi kalau 1 tolak cos square ialah bersamaan dengan sin square A kan. Ini 1 tolak cos ialah sin square A bahagi dengan cos A darab dengan sin A bahagi dengan 1 tolak sin square ialah cos square A. Cos square. Okay, jadi seterusnya apa akan jadi? Ini sin per cos kan? Tan sin per cos. Jadi yang ni sin square bagi cos square ialah tan square lah. Tan square A untuk yang ni dengan yang ni. Seterusnya untuk yang ni dengan yang ni ialah sin bagi cos ialah tan A. Jadi tan square darab tan akan jadi tan cube A. Okay, itu soalan nombor 9. Jadi untuk memahamkan awak lagi, cikgu minta awak tolong buat muka surat, buku teks. Cikgu tulis kat sini. Homework, textbook, muka surat, page 214. Muka surat 214, buat latihan kendiri 6.7. Buat praktis kendiri Buat nombor 1 A hingga H. Okay. Selain daripada tu, cikgu nak minta awak salin contoh page 213, contoh 18 dan 19. Salin dalam buku tulis. Salin dalam buku tulis. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sebelum tu lagi, minta maaf sangat-sangat. Tajuk ni memang dia agak orang panggil apa nak cakap? Menggembirakan lah sikit. Dia banyak formula kan. Okay, yang ni adalah rumus sudut majmuk. Addition formula and double angle formula. Okay, double angle formula ni jadi mulai hari ni dah familiar dah dengan formula-formula kat atas tu. Mulai hari ni hafal juga formula ini. 1, 2, 3 pun kena familiar. Sebab soalan yang sama. Proof juga buktikan. Okay, nanti kita sambung untuk next class. Sekian, terima kasih.